Kita sekarang mempunyai likers ataupun reaction di page Seratok@Loko FM sebanyak 13,000. Terima kasih kepada semua peng-like kita. Mempunyai 3 dun yang berhormat. Jadi bagaimana yang berhormat melihat versi dan juga misi dalam memajukan yang berhormat membuat satu kesimpulan untuk memajukan DUN di bawah kelolaan yang berhormat. Silakan yang berhormat. Okey. Mula-mula saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha kepada semua Muslim di Seratok dan di mana jua kita berada. Dan saya selaku MP untuk P205 Seratok dan juga adun kepada N39 Krian, saya sudah membuat perancangan secara menyeluruh untuk pembangunan aturan pembangunan untuk kita di Seratok yang merkumi 3 DUN ini. Seperti mana yang saudara maklum, Krian ini adalah satu DUN yang sejak 10 tahun yang lepas di bawah pegangan itu PKR, itu Parti Pembangkang, dan saya sendiri adalah ahli Dewan Undangan Negeri, dan Kelakar dan Kabung adalah di bawah pemerintah, iaitu Barisan Nasional. Kita boleh nampak ketidakseimbangan sedikit pembangunan ini, mungkin kerana ada faktor-faktor yang menyumbangkanlah, sebab ya mungkin kerana adun ini dia mungkin tidak sama dengan adun arus perdana yang memegang kerajaan yang sebelum ini. Jadi untuk tahun-tahun yang akan mendatang, kita akan mengimbangikan pembangunan ini dan kita menumpukan terutamanya dari segi infrastruktur, ekonomi, pertanian. Ini yang kita akan tumpukan dalam masa yang terdekat ini. Dan setakat ini kita syukurlah, alhamdulillah, kita mendapat banyak juga projek-projek pembangunan yang akan dirancang dan sudah di-approve, dan akan dilaksanakan dalam masa yang terdekat, terutama untuk rancangan Malaysia ke-12 nanti. Projek-projek ini memang ada. Saya boleh senaraikan untuk rancangan Malaysia yang ke-12 yang berhormat. Ke-12 maknanya sebab tahun ini adalah tahun terakhir untuk rancangan Malaysia ke-11. Kerana masalah COVID, banyaklah projek-projek ini kita kena tunda. Jadi pasti dibawa kepada tahun depan, maknanya rancangan Malaysia ke-12 dengan Malaysia ke-12. Dan antara projek infrastruktur yang utama yang akan dibuat di kawasan Seratok adalah salah satu daripadanya lah pembinaan jalan raya yang menghubungkan Perpat. Perpat, kita tahu Perpat ni dia ada seberang dan mudah jalan rayanya tidak berapa memuaskan. Malahan 4 bulan 5 bulan yang lepas tak ada jalan raya pun. Dan sekarang ini ada jalan raya peringkat kampung, dan ini kita akan pertingkatkan lagi, naik tarafkan lagi. Projek ini bernama Jalan Serandung Perpat Paloh Batang Maro, bagian Betong Seratok lah. Jadi peruntukannya dianggarkan sekarang 117 juta. 117 juta. Dan ini akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-12 ya. Berapa kilometer tu yang Bapak? Dia lebih kurang anggaran lebih kurang tidak sampai 100 kilometer. Okey. Dan untuk itu juga seperti yang telah diumumkan sebelum ini, projek infrastruktur yang lain yang iaitu ialah jalan dari Kampung Kupang ke Simpang Bajau. Ini memang diteruskan dan sekarang di peringkat akhir, dan tender untuk konsultansi akan dibuat pada ujung bulan ini. Ini dianggarkan lebih kurang 90 juta ringgit.
Dan juga jembatan Sungai Krian yang dulunya KIV kan ditunda semasa pemerintahan PH. Saya rasa dah lama ada ditunda. Dah lama dah. Sebelum di-announce kan, diumumkan, di-approve ini, sebelum tahun 2017 dulu. Tapi masa PH dia ditunda dan kita akan reactivate balik dan kita akan menyambung balik projek ini yang berongkos lebih kurang 90 juta juga. Untuk jambatan Sungai Krian tu. Jambatan Sungai Krian ini. Ini yang kita tunggu-tunggukan untuk terutama penduduk Kelantan Seratok. Itu yang bestnya bila kita dapat kita punya MP ni, Timbalan Menteri ni, senang je. Okey Baby, silakan Baby. Dan projek lain ialah menaik taraf Jalan Kabur yang itu sekarang ni sedang berlangsung dan kesiapannya sekarang dah status dia lebih kurang 30%. Okay. Kerana masalah COVID ini dia ada tertunda sikit. Ini lebih kurang 10 juta. Dan Jalan Ulu Kriang pun sedang dinaik taraf sekarang dengan peruntukan 16 juta. Lebih kurang 30% juga. Dan yang terbaru adalah menaik taraf jalan dari Kampung Pagan. Pagan ke? Kabak ke Seratok. Ini baru. Ini masuk dalam rancangan Malaysia yang ke-12 ke atau macam mana? Dalam rancangan Malaysia ke-12. Dan sekarang ni di peringkat reka bentuk, maknanya desain. Peringkat desain. Dan dianggarkan lebih kurang 15 juta ringgit peruntukan ini. Saya rasa banyak yang dapat kemudahan nanti. Sebab kalau kita boleh menghubungkan melalui kawasan tepi sungai dari Kabak pergi ke Pagan, banyak kawasan pertanian yang baru yang kita boleh terokai lah yang dibuka. Dan juga ada projek-projek lain seperti bekalan air. Itu yang ke Kabung itu ongoing sekarang ini. Dan projek-projek sekolah iaitu SK Abang Leman. Sekarang baru bermula dan ini memang ditunggu-tunggukan oleh warga Kabung. Ini dari tahun 90-an lagi. Sudah meminta. Saya dulu bersekolah kat sana YB. Dan memang berita baiklah. Itulah. Untuk DJ sekolah ini sekolah yang memberi banyak memori kepada penduduk-penduduk Kabung dan dia akan dinaik taraf, dibuat dengan belanja lebih kurang 45 juta ringgit. Dia permulaan tapaknya saya rasa mungkin dah bermula sekarang ni. Tender sudah di-award. Kerja permulaannya sudah bermula, cuma belum dirasmikan lagi lah. Semua Seratok inilah. Okey Baby. Mungkin ada lagi yang kita nak cerita Baby berkenaan dengan potensi yang ada di Seratok ni Baby, pada pandangan Baby lah. Seratok sebenarnya dia akan terletak di antara dua jaluran lebuh raya utama. Pen Borneo dengan Coastal Highway. Dua-dua ni. Seratok di tengah-tengah. Dan kita memang kita di tengah-tengah, maknanya kemudahan perhubungan kita memang akan bertambah baik dalam masa terdekat. Kalau Pen Borneo dengan Coastal Highway ni siap nanti, maka potensi untuk Seratok menjadi pengeluar bahan makanan, bekalan makanan, tanaman makanan. Tanaman makanan selain daripada tanaman tradisional yang kita ada seperti getah, kelapa sawit dan lada ini, kita boleh membuka atau ladang-ladang untuk meluarkan hasil tanaman makanan seperti yang dijalankan oleh pihak IDA Kementerian yang banyak membantu rakyat di Seratok ini menanam macam musangking. Ini baru ni. Musangking, apalagi nenas. Ini untuk kita baru ni. Tapi untuk di negeri di Semenanjung ini satu perusahaan yang besar. Potensi untuk menanam musangking ini di mana pasarannya termasuk ke negeri China adalah besar. Begitu juga dengan nenas YB. Nenas juga MD2. MD2. Kita mesti mau kreatif macam mana kita nak mengeksport ataupun memasarkan nanas ini. Dan MD2 ni dia sesuai untuk dieksport. Dan sekarang ini kita dah eksport ke luar negara. Dan permintaannya sebenarnya banyak. Cuma kita saja yang macam mana kita nak supplykan permintaan ini, memenuhi permintaan ini. Tidak ada masalah pasaran untuk ekspor tadi. Pemasarannya memang ada.
YB. Okey YB, kita sambil-sambil tu juga YB, saya nak bertanya ada sedikit soalan-soalan mungkin cepu mas YB. Macam mana YB boleh menghayati adat-adat orang-orang Melayu ni YB? Yang baru-baru ni YB viral, YB tepung tawar satu pengantin di Kabong tu YB. Macam mana YB rahsia YB tu boleh bersama kata orang menarik perhatian pengundi-pengundi Melayu lah. Silakan YB. Mungkin daripada dulu YB dah biasa campur atau macam mana YB? Sebenarnya saya dari kecil dulu sudah bercampur dengan kawan yang bangsa Melayu lah. Dan ini adalah pengalaman yang saya memang hargai. Sebab ini akan membentuk saya sebagai seorang pemimpin. Pemimpin di mana untuk menjadi seorang pemimpin kita terpaksa bergaul dengan semua kaum. Dan kita kena memahami adat resam semua kaum. Dan kita kena respect, hormat adat resam, agama semua. Sebab di Seratok ini kita berbilang kaum, Iban, Melayu, Cina. Jadi adat resam sesuatu kaum itu macam dimestikan untuk menjadi seorang pemimpin yang overall pemimpin itu secara menyeluruh. Jadi macam adat-adat Melayu ke tepung tawar itu memang saya dah biasa lah. Biasa, malahan saya selalu pergi ke kampung-kampung Melayu untuk upacara kahwin, keramaian ataupun untuk kenduri-kenduri. Itu memang saya biasa pergilah, saya faham dan kita memang selesa lah. Sebab bagi saya tak ada beza. Kita semua warga Seratok dan kita sama menghormati antara satu sama lain. Inilah semangat yang kita kena pupukkan. Okey YB, bila YB kami ni selaku pengundi YB pun rasa bersyukur kerana YB pun telah dilantik sebagai Timbalan Menteri dan juga kebanggaan kami di Parlimen dan juga dituntun di bawah jagaan YB. Jadi boleh tak YB bercerita sikit sebanyak berkenaan macam mana YB bahagikan masa tu ketika berada di Parlimen, ketika menjalankan tugas-tugas di kementerian dan juga ketika dalam masa yang sama juga YB berada di satu tempat di mana kawasan YB itu boleh dikatakan function yang amat simple pun YB turut hadir di dalam function itu. Boleh tak YB bagaimana YB membahagikan masa itu tu YB? Silakan YB. Ni tugas ni sebagai seorang wakil rakyat adalah memang mencabar, terutamanya kalau kita berkhidmat di kawasan pedalaman seperti Seratok. Dan cabarannya adalah melawati kawasan, terutama kalau kita dilantik, saya dilantik menjadi Timbalan Menteri di peringkat persekutuan. Mana peluang untuk melawat kawasan itu mungkin tidak sekerap yang dulu. Sebab tugas-tugas sebagai Menteri Persekutuan ini bukan saja di kerana YB kita pada malam ini agak busy sikit, jadi banyak tempat-tempat yang terpaksa pergi. Ini pun masa pun dia terpaksa bagi masa untuk kita untuk bersama kita. Okey YB, mungkin ada kata-kata yang semangat yang YB boleh bagi kepada 3 kawasan di Seratok ni YB. Silakan YB. Saya sebagai Parlimen Seratok, saya harap pada semua warga Seratok supaya kita bersatu. Bersatu, united di dalam satu gerakan. Satu gerakan iaitu gerakan yang mementingkan rakyat. Bukan mementingkan pemimpin seseorang. Bukan untuk mengangkat seseorang sebagai Perdana Menteri, tak. Kita mengangkat rakyat. Rakyat adalah segalanya. Dia ada master, rakyat. Ini yang saya nak tekankan sebab politik sekarang ini banyak berubah. Hari ini lain, besok lain, dan saya harap kita di Seratok rakyat faham akan keadaan dan kita akan bersama-sama. Kita nak mesti bersama dengan gerakan yang besar daripada negeri Sarawak. Jangan berpecah lagi sebab perpecahan membawa banyak kemudaratan, kecoh macam di Sabah, macam di Semenanjung.